Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas ya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Belia dan Sukan, iaitu Hanayoh. Saya melihat Hanayoh ni sebagai seorang ahli politik yang jarang ya kita melihat dia membuat komen ataupun kenyataan berkenaan ya parti orang lain serta individu-individu yang terlibat dalam politik ini. Tetapi hari ini saya agak terkejut ya apabila dia buat komen kepada saya Saddiq. Dan kita tahu orang seperti Hanayoh ini dia menumpukan kerjanya kepada tugas yang diberikan. Contohnya yang kita lihat hari ini apabila diberi tanggungjawab sebagai Menteri Belia dan Sukan. Jadi apabila hari ini dia komen tentang isu Syed Saddiq ini, dan saya bacalah yang bertajuk "Kami terluka dengan kata-kata Syed Saddiq". Jadi apabila saya lihat kenyataannya dikeluarkan oleh Hanayoh dalam kenyataannya menyatakan ahli parlimen Muar Syed Saddiq Abdul Rahman yang menggeral DAP sebagai lapdog kepada Presiden UMNO Zahid Hamidi. Ini antara kata-kata yang saya baca di sinilah. Dan di sini juga saya lihat apa yang berlaku ya. Perkara-perkara yang menyinggung dia ya adalah bahawa Syed Saddiq mengencam DAP ya dengan menyifatkan parti itu sebagai hipokrit, gila kuasa dan tiada prinsip. Ini kata Hanayoh yang mana perkara ini berlaku apabila bertikam lidah dengan Ngakomeng pada September lalu yang tetap menjadi satu perkara yang agak sukar ya untuk mereka terima. So apabila saya lihat kenyataannya dikeluarkan begini, maka DAP dah faham sekarang. Yang sebelum ini pun kita tahu Hanayoh, Yebien semua rapat dengan Syed Saddiq ini, dan kita tahu banyak juga video-video klip yang mereka lakukan bersama untuk dipost ke media sosial agar ditontonkan kepada rakyat yang lain. So apa yang saya lihat, DAP perlu melihat Syed Saddiq ini seperti mana yang dikatakan oleh Jelutong ya, MP Jelutong berkenaan dengan Syed Saddiq ini, kacang lupakan kulit. Inilah dia. Dan dalam Pakatan Harapan ni saya rasa mungkin pimpinan DAP belum kena apa yang Parti Keadilan kena, Amanah kena ya. Jadi kalau kita lihat kursi yang Syed Saddiq menangi di Muar itu adalah ehsan daripada kita juga. Saya tak tahu kursi itu kursi amanah ke, kursi keadilan ke, kursi DAP ke, tetapi itu adalah kursi kita. Begitu juga adun mereka yang ada di Johor Bahru ni sekarang. Jadi dalam PRU, PRN akan datang, kita perlu melawan balik muda ini dan kita ambil balik kursi ini. Syed Saddiq sendiri kalau kita tengok sangat hipokrit. Dia tidak perlu nak menyatakan bahawa parti DAP itu hipokrit. Syed Saddiq sendiri hipokrit. Dia dalam parlimen bersumpah kalau dia dijatuhkan hukuman, dia akan letak jawatan sebagai ahli parlimen. Tup-tup dijatuhkan hukuman, 3 hakim putuskan dia dah bersalah, 2 sebatan dan kena denda. Akhirnya apa yang berlaku? Dia letak jawatan sebagai presiden parti. Sebab apa dia tak nak letak jawatan sebagai ahli parlimen? Sebab nanti tak ada gaji. Jadi isu dia itulah Syed Saddiq ini. Dan kalau kita lihat keputusan mahkamah, 3 hakim tau yang telah putuskan dia bersalah. Jadi apa lagi yang dia boleh nak buat? Jadi kita tunggulah keputusannya di Mahkamah Rayuan berkenaan dengan Syed Saddiq ini. Dan hari ini apabila seorang pemimpin DAP seperti Hanayoh ini sudah mula membuka suara, saya pasti ya parti muda lepas ini juga tidak ada lagi jalan ya untuk kita bagi ruang kepada muda untuk bekerja sama dengan Pakatan Harapan. Kerana dalam keadaan hari ini sepatutnya muda berada dalam kerajaan, patutnya muda mengkritik kerajaan melalui platform dia berada duduk di barisan pemimpin kerajaan yang ada dalam parlimen, tetapi dia menidakkan hak dia sendiri dan akhirnya dia macam orang gila meroyan setiap hari di dalam parlimen berkenaan dengan isu peruntukan kawasannya. Ini masalah Syed Saddiq ni sekarang. Kalau kita tengok parti muda ini yang sebelum ini ramai orang tertanya-tanya berkenaan dengan dari mana mereka dapat dana, dan sekarang ini terbongkar lagi oleh pimpinan-pimpinan muda ini sendiri bahawa di belakang takbir mereka Isteri Daim ada bersama dengan mereka. Jadi mana ceritanya Syed Saddiq ni? Hipokrit juga. Parti muda ni adalah parti yang pada saya macam cendawan tumbuh musim hujan. Apabila dekat pilihan raya, keluarlah anak-anak muda mereka ni, keluar kenyataan media mereka. Apabila hari-hari macam ni hilang semua. Kerja dekat kawasan muda tak pernah buat. Saya tak tahulah dekat Muar tak ada buat kerja tak. Dekat kawasan paling adun mereka sekarang buat kerja tak. Yang sebelum-sebelum ini mana kita dah tengok. Di Sarawak ni tiba pilihan raya, keluar pimpinan muda membuat kenyataan-kenyataan mereka.
Saya cakap betul, kalau saya nampak pimpinan-pimpinan muda di kawasan saya tiba-tiba aja dalam waktu pilihan raya nanti keluar kenyataan mereka yang tak tentu hala, aku nak bagi pelempang aja. Sebab kerja-kerja dekat kawasan tak buat, tak nampak mudanya ke mana. Lepas tu nanti keluar kenyataan media dia. Seperti mana pilihan raya PRK yang lepas, pimpinan muda dia, mudanya pergi ke kawasan-kawasan parlimen, kawasan-kawasan tun, keluar kenyataan-kenyataan media seolah-olah mereka tu pergi buat kerja. Hanya cakap saja. Talk only. Bapak kepada NATO tu adalah Sesadik. Sesadik ni lah bapak NATO-nya. No action, talk only. Kau tengok parti muda kau tu Sesadik. No action, talk only. Jadi hari ini baguslah Hanayoh dah pun keluar kenyataan seperti ini. Dan kita tahu pimpinan-pimpinan di AP pun dah hampir-hampir dah semua dah pun menghindari Sesadik ni. Inilah kebodohan dia. Dah elok-elok duduk dalam kerajaan, pergi duduk dekat blok pembangkang. Orang dekat blok pembangkang 6 orang pergi duduk dekat blok kerajaan. Apa tak bodoh? Isu mahkamah kamu dengan mahkamah. Isu kamu duduk kerajaan, duduklah. Lepas itu kamu fikir Datuk Seri Anwar Ibrahim berat sebelah dan sebagainya. Siapa dia Sesadik nak jadikan Perdana Menteri? Nak suruh Tun Dr. Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri dan lantik dia sebagai Menteri Belia dan Sukan lagi. Nasib baik Mahathir itu jadi Perdana Menteri waktu itu. Nasib baiklah kita terima waktu tu Bersatu tu duduk dalam Pakatan Harapan. Kalau Bersatu tak duduk dalam Pakatan Harapan, ditolak hari tu. Rakyat tak sokong juga pun. Jadi dapat ruang kamu jadi YB, kita bagi lagi kamu satu penggal untuk jadi YB. Kawasan itu kita bantu kamu di Muar itu, dan kamu sekarang naik tocang. Betul lah. Apa kata MP Jelutong tu? Kamu ni memang kacang lupakan kulit. Kau tunggu Sesadik. Nasib baik saya bukan kawasan Johor. Kalau saya kawasan Johor, aku bertanding lawan kau tu. Saya rasa lepas ni letak lembu aja, lembu dekat sana. Kita letak logo Pakatan Harapan dekat sana, suruh lawan Sesadik pun boleh menang. Susah sangat budak ni. Banyak kes dia dulu, kita tak nak serang dia. Waktu dia bersama dengan kita diamkan je. Banyak yang patut kita serang, tapi kita tutup mulut. Kita bersabar, kita tengok. Rupa-rupanya ini balasan dia dengan Pakatan Harapan. Ini balasan dia kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Waktu dia duduk dengan pembangkang dulu, lebih baik dia pergi duduk dekat parti geng-geng Bersatu tu tubuhkan kerajaan. Waktu duduk dalam pembangkang dulu, Datuk Seri Anwar Ibrahim merangkak-rangkak pergi cari buat MOU untuk dapatkan peruntukan pembangkang. Dia tak ucap terima kasih. Banyak jasa kita dengan dia tak ingat. Lepas tu duduk dalam buat parti dia sendiri. Sebab itu tak duduk dekat Bersatu. Sebab apa dia tak nak bersama dengan Muhyiddin waktu itu? Sebab yang menyebabkan Sesadik ini masuk penjara, sebab Sesadik ini nak didenda, sebab Sesadik ini nak disebat, adalah parti Bersatu. Ingat itu. Parti yang memenjarakan dia, yang menjatuhkan hukuman kepada dia ini adalah parti Bersatu. Kenapa Sesadik ini didakwa? Disebabkan melibatkan keuangan armada, yaitu Angkatan Muda Bersatu itu sendiri. Jadi jangan Sesadik nak menyalahkan orang ini orang itu. Dia tidak nak bersama dengan kerajaan Muhyiddin waktu itu. Tu je kes dia itu. Patutnya Muhyiddin waktu itu buang kes Sesadik, biarkan dia bersama dengan kamu. Dan akhirnya kali kedua tak ada harapan lah dia dekat Muar jadi ahli parlimen. Tapi dia takut di situ karena dia tengok long term dia. So konon-kononnya itu percaturan politik dia, akhirnya sangkut. Tak ingat. Lawyer dia pun ambil lawyer PH. Saya tak nak ulah panjang, itu saja. Saya harap kita tolak habis-habisan parti muda di PRU, PR yang akan datang. Jangan bagi dia bersama lagi dengan kita. Pakatan Harapan tu. Suruhlah dia sendiri. Kita nak tengok kat mana dia duduk. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Thank you.